Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Allahumma ya fattah, Allahumma ya alim, Allahumma ya khabir, Allahumma ya mubdi, Allahumma ya mu'id, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, waftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kita kembali bersama-sama dalam sesi kita bicara buku, bicara santai. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, buku yang saya akan angkat hari ini adalah yaitu bertajuk Al-Ata'ul Hadari lil Islam. Al-Ata' bermakna adalah pemberian, daripada a'ta yu'ti. Ataupun boleh kita terjemahkan di sini adalah sumbangan. Sumbangan peradaban. Nah, peradaban ataupun tamadun. Dalam bahasa Melayu kita kadang-kadang menggunakan adalah tamadun. Atau dalam bahasa Inggris kita namakan sebagai apa? Civilization. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, dalam perbincangan kita tadabbur surah An-Nahl, kita dapatkan bahawa mukmin yang sebenarnya adalah seorang mukmin yang produktif. Seorang mukmin yang sentiasa menghasilkan hasil yang positif. Inilah mukmin yang sebenarnya. Hasil yang positif itu dinamakan oleh Dr. Muhammad Imarah dalam kitab beliau ini sebagai Al-Ata'. Apa itu? Al-Ata'. Saya sebut tuan-puan dan tuan-puan tulis Al-Ata'. Apa makna Al-Ata'? Al-Ata' adalah sumbangan, pemberian. Allah dalam surah Amma, kalau tuan-puan lihat, Al-Ata' Al-Hadari. Terima kasih Kak Rahimah. Al-Ata' itu adalah pemberian, sumbangan. Jadi Islam memberikan sumbangan kepada manusia dalam bentuk sebuah peradaban, sebuah tamadun, civilization. Dan itu tidak dinafikan. Tak boleh dinafikan. Sebab pada waktu Islam berkembang, Islam muncul, dunia pada waktu itu digambarkan dalam keadaan kegelapan. Fi zulumat, dalam kegelapan. Maka Islam datang membawa satu cahaya yang dinamakan cahaya iman, cahaya Islam. Dan berjaya mengeluarkan manusia daripada kegelapan tersebut. Dan ketahuilah tuan-puan dikasihi sekalian, Dr. Muhammad Imarah sangat meng-highlight mengenai sumbangan peradaban umat Islam ini, yang tak boleh dinafikan dalam pelbagai bidang. Dan sumbangan itu telah berjaya berkurun lamanya. Cuma sekarang kita menghadapi umat Islam yang terkebelakang, kan? Tapi pada satu zaman dahulu umat Islam adalah paling hadapan, paling di depan. So, saudara fillah ni kasih sekalian, sekarang umat Islam perlu memikirkan al-ata ini. Kita perlu memberikan sumbangan. Umat Islam bukan hanya menerima.
Kalau kita lihat sekarang ini umat Islam, tuan-puan dan sekalian, adalah umat yang pengguna saja. Dalam bahasa Arab namakan mustahlik. Ya. Umat yang consumer, iaitu yang hanya mengambil apa yang orang buat kita pakai kan, tanpa mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini sebenarnya bercanggah dengan asal kejadian Allah inginkan daripada umat Islam. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran, tuan-puan dan sekalian? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan untuk manusia. Kita memberi kepada manusia, tuan-puan. Nah, ini misi kita adalah misi untuk manusia. Bukan untuk diri kita, tapi adalah untuk manusia. Nah, sebagaimana kita dalam tadabbur surah An-Nahl adalah An-Nahl ini ataupun lebah ini tu memberi madu, memberi makanan yang sehat, bergizi. Seperti itulah semestinya umat Islam. Mukmin itu adalah memberi, menyumbang. Dia tak fikir apa yang orang akan sumbang pada dia, tidak. Tetapi adalah dia menyumbang untuk orang lain sebab dia yakin bahawa Allah memperhatikan apa yang dia buat tersebut dan balasan Allah yang dia harapkan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Apakah asas daripada sumbangan umat Islam ini, tuan-puan? Asasnya adalah Al-Quran. Kata Dr. Muhammad Imarah, dalam bukunya ini, Al-Quran umpama rahim, dia kata. Rahim yang melahirkan al-jawami'ul khamsah, dia kata. Melahirkan al-jawami' al-khamsah. Siapa tahu mana al-khamsah? Khamsah bermakna 5, kan? Ada 5 sumber yang menjadi faktor penyatu kehidupan orang Islam, kehidupan orang Muslim. Yang dinamakan al-jawami' al-khamsah. Al-jawami' ini berasal dari perkataan iaitu jamak, jamak ramai, banyak, Ada 5 yang menyatukan, yang menghimpunkan umat Islam tersebut. Jadi sumbangan umat Islam ini lahir daripada kefahaman terhadap Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini memberikan kepada kita 5 paling kurang. Paling kurang yang dihimpun dalam Al-Quran. Apakah yang 5 tersebut? Yang pertama, tuan-puan kasih sekalian. Sebelum saya sambung, saya nak tanya tuan-puan. Apa makna Al-Jawami' Khamsah? Cuba tulis sikit, tuan-puan. Salam, Kak Roy Adam. Ini saya kenal baik ni. Kak Roy Adam. Kak apa panggil? Saya lupa. Roy ini macam lain je nama dia. Tapi nama ada yang nama khusus. Saya lupa. Jadi, tamadun Islam ataupun peradaban Islam bersumber daripada Al-Quran. Al-Quran ini kata Dr. Muhammad Imarah adalah umpama rahim. Rahim yang melahirkan, yang menghasilkan 5 anak lebih kurang. 5 perkara penting yang menjadi faktor kepada penyatuan umat Islam ini. Kak Muni kata gambar tak berapa jelas. Kak? Saya tak tahu. Okey. Sebab mesti menyumbang asas. Kak Rahimah betul. Baik. So ada Jawami'ul Khamsah nama dia. 5 pilar penyatu kehidupan Muslim. Apakah itu? Pertama, kata Dr. Imarah, adalah akidah. Ada faktor akidah yang menyatukan kita. Yang menyatukan umat Islam. Akidah kita yang sama, akidah tauhid. Akidah yang membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka umat Islam perlu kepada memberi sumbangan terhadap peradaban manusia
Sebab Al-Quran yang di dalamnya ada akidah Islam ini mendorong kita untuk menyumbang tadi itu. Ya. Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas apa dia kata? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. So, tuan-puan dikasihi sekalian, sumbangan kita buat untuk peradaban manusia bukan sebabkan manusia tahu, tapi sebabkan Allah. Allah dah berbuat baik pada kita. Apa taknya Allah berbuat baik, tuan-puan dikasihi sekalian? Allah jadikan kita. Allah anugerahkan kepada kita ibu bapa. Allah sempurnakan kejadian kita seperti sekarang ini. Ya. Walaupun ada kelemahan dan kekurangan, tetapi tuan-puan yang kasih sekalian, kita cukup sebenarnya untuk menyebabkan kita perlu menyumbang. Setengah orang tuan-puan dia tak berfikir untuk memberikan sumbangan ini. Karena dia merasa bahawa dirinya ini selalu tak cukup. Ini salah tuan-puan. Oh, Kak Roy Adam, mana Kak Rohayah? Yes, betul. Kak Rohayah. Kak nama akak buat Roy saya ingatkan orang lain tapi muka saya cam Kak Kak Rohayah betul Baik. Tuan-puan dikasihi sekalian, maka prinsip asas kita umat Islam adalah berdasarkan akidah dan juga ayat-ayat Al-Quran adalah umat yang menyumbang, memberi. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita bahawa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Umat Islam mesti menyumbang. Tapi sayang tuan-puan, banyak di antara kita mempunyai mentaliti adalah mentaliti menerima. Ya. Mengharapkan orang beri kepada kita. Jangan. Jadi, akidah kita mengajar kita untuk apa itu bergantung pada Allah yang satu, dan selanjutnya dalam kehidupan kita ini kita berusaha untuk memberikan sumbangan yang terbaik. Kak Raimah kadang-kadang gambar blur ya. Suara jelas Ustaz. Okey. Saya tahu apa punca kepada gambar blur Saya mohon maaf Kak Kalsom, saya rasa culture menyumbang idea atau culture ingin menjadi inventor tak dititik beratkan. Betul. Ya, saya dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dr. Muhammad Imarah Kak Kalsom hampir sama. Iaitu culture kita yang kita dipengaruhi oleh faktor yang bukan oleh faktor Al-Quran lagi, oleh faktor Islam lagi, tetapi dipengaruhi oleh apa itu culture kita, kebiasaan orang-orang di sekeliling kita jadi kita tidak memberikan sesuatu, tidak berusaha untuk menjadi inventor. Maka Syekh ataupun Dr. Muhammad Imarah dalam kitab dia kata, di antara yang perlu kita fokuskan umat Islam ini adalah pada 3 perkara. Dia namakan sebagai, tuan-puan yang kasih sekalian, sebagai sabuk pengaman ataupun tuan-puan yang kasih sebagai life jacket. Dia kata. Life jacket umat Islam ini ada 3 dia kata. Apakah yang 3 tersebut? Dia kata adalah al-ibda'. Pertama nama dia tu al-ibda'. Cuba tuan-puan sebut al-ibda'. Ya, pertama adalah al-ibda'. Al-ibda' bermakna adalah saya mohon maaf ada gangguan sikit. Saya tak tahu apa yang menyebabkan blur ya. Baik. Tuan-puan ada dapat menyaksikan saya semua? Ya. Jadi kelemahan umat Islam adalah pada al-ibda'. Iaitu adalah inovasi tadi tu. Ya. Yang kedua, umat Islam perlu namanya adalah iaitu ijtihad. Ya. Beliau sangat memperhatikan ini Okey.
Tuan-puan dikasihi sekalian, adakah dalam grup tuan-puan dapat tengok saya semua? Okey. Waalaikumsalam Datuk Muhammad Saleh Sekarang dah tak blur Okey, saya berharap tuan-puan dikasihi sekalian, tuan-puan dapat tengok saya dan dapat dengar saya dengan baik So tuan-puan di antara yang ingin di-highlight oleh Dr. Muhammad Imarah adalah tentang kelemahan umat Islam adalah seperti yang dikatakan oleh Kak Kalsum tadi, iaitu lemahnya ibda', iaitu inovasi. Yang kedua adalah lemahnya ijtihad, beliau kata. Lemahnya ijtihad dalam arti kata adalah kesungguhan kita untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi untuk kehidupan masalah yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Semestinya tuan-puan, umat Islam mempunyai tanggungjawab seperti sekarang ini tuan-puan untuk menemukan apa yang dinamakan sebagai pandemik COVID-19 dan mencari ubat tuan-puan. Umat Islam semestinya yang kehadapan dan berusaha untuk mencari penyelesaian terutama orang-orang yang terlibat dalam perubatan. Mereka seharusnya menghasilkan satu yang akhirnya itu akan menaikkan nama umat Islam. Di ijtihad, kesungguhan. Dan yang ketiga beliau kata adalah, ini life jacket umat Islam iaitu tajdid. Beliau meyakini adanya perlunya tajdid. Tajdid di sini tuan-puan dan saya maknanya adalah pembaharuan. Pembaharuan di dalam konteks bahasa Arab tuan-puan bukan maknanya kita meninggalkan yang lama. Membuat yang baru atau namakan bid'ah kan? Tidak. Tajdid tuan-puan dalam prinsip dalam bahasa Arab adalah iaitu apabila di antara yang digunakan tuan-puan tajdid wuduk nama dia. Tajdid wuduk, memperbaharui wuduk. Apa maksud dia memperbaharui wuduk tuan-puan? Wuduk tuan-puan dah ada. Ada dah wuduk sebenarnya. Tuan-puan tak batal lagi wuduk, tapi tuan-puan kasih sekalian, tuan-puan perbuat lagi wuduk supaya pada itu supaya dia fresh, supaya dia nampak lebih kemas, nampak lebih baik Jadi ada 3 kelemahan umat Islam yang menyebabkan mereka terhindar. Ini disebutkan oleh Dr. Muhammad Imarah dalam bukunya. Saya ulang balik, apa 3 tersebut? Satu apa dia itu? Ibda'. Yang kedua apa? Ijtihad. Yang ketiga apa? Tajdid. Ini perlu ada di kalangan umat Islam. Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya ingin kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Dr. Imarah tentang ada namakan dengan Jawami'ul Khamsah. 5 penyatu kehidupan orang Muslim. Satu apa itu? Akidah. Yang kedua apa tuan-puan? Syariah. Kita mempunyai satu syariah yang muhakkamah, yang sudah sangat solid sebenarnya. Ajaran agama yang Masya Allah sempurna, lengkap. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran juga. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku lengkapkan nikmatku kepadamu. Apa tu? Islam. Dia ada syariah yang lain. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, alhamdulillah umat Islam ada lagi selanjutnya adalah ummah yang memiliki jati diri sendiri. Karena kita berpegang pada akidah dan berpegang kepada syariah yang jelas, yang tetap dah, dan maka kita ada ummah, sekumpulan manusia yang meyakini satu perkara yang benar, iaitu akidah Islam dan mengamalkan syariah, yang mempunyai jati diri sendiri. Jati diri kita pada tuan-puan, itulah Islam itu sendiri. Dan kata beliau, dalam masa yang sama Al-Quran telah melahirkan negeri-negeri Islam yang menjadi pilar-pilar pada penyatu umat Islam. Terdapatnya kawasan tertentu yang merupakan negeri Islam yang beliau kata adalah Darul Islam. Beliau ungkapkan dengan apa? Darul Islam. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian. Dan yang kelima adalah dia kata Al-Quran juga telah melahirkan
apa yang namakan sebagai peradaban yang tinggi. Ya, peradaban yang tinggi. Ingatlah, kalau disebut peradaban, tuan-puan dalam kajian civilization merupakan memang hasil kerja, ya. Buah karya manusia itu sendiri, buah karya umat Islam. Dan itu tuan-puan saksikan sendiri bagaimana buah karya umat Islam yang masih kekal seperti di Andalus, ya kan? Andalus. Siapa yang dah sampai? Saya rasa Datuk Muhammad Saleh sampai dah dengan Datin Jamalia. Ramai di sini saya rasa dah sampai kepada tempat-tempat tersebut, tamadun-tamadun yang dibina oleh umat Islam dahulu. Dan sayang tuan-puan, kesan-kesan sejarah yang dibuat oleh umat Islam dahulu seperti di Iraq, tuan-puan, hancur. Di Baghdad hancur, ya kan? Hancur oleh mereka, diserang habis. Yang terakhir apa dia? Di Syria, di Dimash, tuan-puan. Itu adalah di antara tempat bersejarah yang pernah munculnya tamadun Islam, ya kan? Di Dimash, tuan-puan, itu adalah Bani Abbasiyah, ya. Khilafah Abbasiyah, Khilafah Umayyah itu di Dimash, ya. Kemudian Abbasiyah pindah ke Baghdad, tuan-puan. Lepas tu Istanbul. Siapa pergi Istanbul, nampaklah macam mana, kan? Peninggalan-peninggalan bukan hanya pada zaman Khilafah Utsmaniyah, tetapi sebelum itu lagi. Inilah peradaban-peradaban tinggi, dan semestinya kata Dr. Imarah, 5 perkara yang wujud pada kita ini membantu kita untuk mempunyai rasa confident diri, rasa keyakinan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat, memberi sumbangan kepada umat manusia. Dan ingat tuan-puan, menyumbang itu merupakan satu ajaran nilai Islam yang murni. Ya. Datuk Muhammad, Libya hancur, betul Datuk. Saya dulu pernah di Libya, BA saya di Libya dahulu. Bagaimana keadaan Libya kalau tengok sekarang, sedih tuan-puan, sedih. Ya. Jadi ini sayang, seribu sayang apa yang berlaku pada umat Islam. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Terima kasih Datuk Muhammad. Saya ingin perkongsian tuan-puan dikasih sekalian. Kita sambil santai, ya. Mungkin tuan-puan ada pandangan-pandangan tersendiri. Ya, akidah, betul. Kak Rahimah Osman, Okey. Betul, Kak. Iaitu anti hak mimah, ya. Umat Islam mesti menyumbang, bukan menerima, betul. Ini yang ingin di-highlight oleh Dr. Muhammad Imarah dalam kitab beliau ini. Kita mesti menjadi umat penyumbang, ya. Bukan umat penerima. Sebagian kita suka diberi bantuan, kan? Kita mestilah membantu, menolong, berusaha, menolong orang. Saya nampak tuan-puan dikasih sekalian, Turki sekarang di antara negara Islam yang ingin melihatkan kepada dunia bahawasanya Islam itu agama yang ataupun negara Islam, negara yang membantu, ya. Maka dia bantu banyak negara, ya. Ini yang semestinya. Dan saudara fillah ni kasih sekalian, Hamilah Anti Samsiah, ya. Okey, terang dan jelas Ustaz. Yang penting suara jelas, ya. Okey, Kak Kalsum, betul Kak Kalsum, ya. Ada 3 elemen penting yang perlu diperbaiki oleh umat Islam sekarang adalah iaitu ibda'. Apa makna ibda'? Iaitu inovasi, ya. Berfikir untuk melahirkan sesuatu yang baru yang akan bermanfaat bagi umat manusia, ya. Ketahuilah tuan-puan dan kasih sekalian, kalau betul Islam kita, betul keyakinan kita, kita cuba untuk menyumbang, memberi manfaat. Ini yang kita tegaskan dalam
tadabbur surah An-Nahl kita. Tuan-puan dapat ikuti, dapat lihat bagaimana. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah Kak Nakiah dah sampai ya. Kak Kalsum empire besar tapi cuma tinggal kenangan. Ya, itulah yang masalahnya. Sekarang ini kita bernostalgia. Tahu nostalgia tuan-puan inilah. Maka banyakkan sahabat-sahabat, kawan-kawan di negara Arab seperti itulah tuan-puan dan sekalian. Bahawa kami orang Arab begini dulu, orang Arab begitu dulu. Jadi tuan-puan mana mereka bercerita tentang apa yang dibuat oleh nenek moyang. Maka penyair berkata, laisal fata man yaqulu ha abi walakinnal fata man yaqulu ha ana. Ini penyair Apa maksud itu? Siapa pernah dengar tu syair itu? Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan ini yang dibuat oleh ayah saya, oleh bapa saya, nenek moyang saya. Tapi pemuda yang benar bagaimana? Ini yang saya buat. Ini yang sedang saya lakukan. So tuan-puan dikasihi sekalian, ini yang perlu kita cuba untuk lihat. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, Dr. Muhammad Imarah, kebetulan saya rasa buku dia ini ditulis pada bulan Ramadan, tuan-puan, maka beliau mengingatkan kita. Dan ternyata Ramadan sudah berlalu. Tetapi beliau mengingatkan kita bahawasanya Ramadan bukan bulan untuk bermalas. Bukan bulan kita tak boleh produktif. Tetapi Ramadan bagaimana kata beliau? Ramadan adalah madrasah. Sekolah. Sekolah apa dia? Tarbiyah iradah. Sekolah untuk mendidik keinginan kita. Iradah apa itu? Keinginan, kemahuan. Kalau sekiranya tuan-puan datang pada atau mengikuti program saya Tadabbur Surah An-Nahl, tuan-puan pasti tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita satu amanah. Apa nama amanah tersebut? Inna aradna al-amanata. Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung ganang, kan? Fa abaina an yahmilnaha. Tapi semua enggan. Tapi yang menerima ketika itu, amanah itu siapa dia itu? Fahamalahal insan. Manusia terima amanah tersebut. Apakah amanah tersebut, tuan-puan dan sekalian? Maka ulama tafsir memang berbeza pendapat. Tapi saya suka mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Ratib An-Nablusi. Amanah yang Allah berikan kepada manusia itu dan manusia bersedia untuk menggunakannya, dinamakan iaitu hurriyatul takhir ataupun hurriyatul iradah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebebasan memilih, kebebasan berkehendak. You boleh kehendakkan ini, kehendakkan itu, menginginkan ini, menginginkan itu. So, tuan-puan dikasihi sekalian, kehendak dan keinginan inilah yang menentukan. Ketahuilah pada bulan Ramadan kita dididik agar kehendak kita itu sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak yang baik macam mana? Kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. So, sekiranya kehendak kita sama dengan kehendak Allah, apa nama dia? Peserta kuliah Tadabbur saya rasa tuan-puan tahu. Ketika kehendak kita sama dengan kehendak Allah, apa nama dia? Sila tuan-puan jawab. Siapa tahu? Ketika kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sama, maka itu dinamakan sebagai apa? Taufiq. Masya-Allah, saya ada sahabat saya Ustaz Anwar. Ustaz Anwar, barakallahu fiik ya Ustaz. Ahlan wa sahlan.
Ini kawan saya di Libya dahulu, dan sekarang beliau berada di Jawa Barat, di Garut kalau tak silap saya. Jadi tuan-puan dikasihi sekalian, tak lupa Dr. Muhammad Imarah mengingatkan kita kepada peranan Ramadan, yang mana Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Dan bahkan dalam buku beliau mengatakan, satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran bulan apa, tuan-puan? The only one yang disebut dalam Al-Quran, nama bulan apa, tuan-puan? Bulan Ramadan. Allah tak ada menyebut bulan Muharram. Bulan haji kan hebat tu kan, tapi tak disebutkan bulan Zulhijjah, tuan-puan. Tak disebutkan. Kita tahu bulan di mana Rasulullah SAW berhijrah bulan apa, tuan-puan? Bulan Safar, dan dia sampai di Madinah pada Rabiul Awal, kan? Tuan-puan dikasihi sekalian, ada disebut dalam Quran? Tak. Tapi Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab? Dalamnya Al-Quran. Maka sebab Al-Quran, tuan-puan, lain jadi mulia, jadi istimewa. Sebagaimana seorang apabila dia dekat dengan Quran, insya-Allah dia akan jadi istimewa. Anti Hamidah, bulan Ramadan, the only one yang disebutkan oleh Allah namanya dalam Al-Quran, yang lain tak ada. Allah tak sebutkan, walaupun istimewa. Bulan Nabi Isra Mi'raj, bulan apa dia tu? Bulan Rejab, kan? Tak ada dalam Quran. Jadi oleh itu, tuan-puan dikasihi sekalian, Ramadan yang telah kita lalui merupakan satu tempoh yang mana kita perlu mendidik iradah kita, keinginan kita, kemahuan kita. Dan selanjutnya, tuan-puan dikasihi sekalian, bulan tajdid energi, memperbaharui energi kita, kekuatan kita dan ketahanan diri kita. Kita perbarui itu. Kalau tak silap, tuan-puan, dalam kajian sains mengatakan bahawasanya kita ini memang manusia secara umumnya, tak kira siapa, perlukan pada puasa. Perlukan kepada puasa. Yang mana dengan puasa tersebut, apa yang ada satu proses dibuang yang detoxification namanya, kan? Dibuang benda yang tak elok, perkara yang tak bagus, maka masuk sesuatu yang bagus. Puasa tak, tuan-puan, awal-awal kita puasa rasa pening kepala, kan? Rasa nak muntah pun ada juga. Sebab masa tu apa itu? Sedang detox, kan? Tapi kalau tuan-puan perasan, apabila kita dah puasa 2-3 hari, dah relax dah. Kita boleh bertahan. Bahkan kadang-kadang makan tu cukup syarat je lepas tu. Makan bukan menjadi keutamaan bagi kita. Ia memang hanya syarat untuk kita dapat hidup saja. Betul Kak Rahimah, detoxification. Waalaikumsalam Kak Norizan. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah ana bi khair. Kak Norizan Saleh, selamat bergabung dalam majlis ilmu kita ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan dikasihi sekalian. Takkan? Yes. Datin Nur Asmahan, Granada, beautiful. Baghdad NB to once upon a time. Yes, betul. Turki, dan lain, Baik, tuan-puan dikasihi sekalian. Jadi, maka sebenarnya kata Dr. Imarah, apabila habis Ramadan, tuan-puan, kita fokus untuk membina peradaban, membina tamadun. Tamadun yang akan kita bina apa itu? Tamadun menyumbang, tuan-puan. Tamadun memberi manfaat, memberi kebaikan, kepada seramai manusia. Orang Islam ataupun bukan orang Islam.
manusia, binatang. Sebab Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Apabila kita dapat memberi sumbangan, itulah nilai kita umat Islam sebenarnya. Umat Islam pada sumbangannya. Ya. Masya Allah, ini kawan saya, sahabat saya masa sekolah menengah dulu. Akhi Novendri. Ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya akhi. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Jadi oleh itu, Ramadan, selepas Ramadan ini tuan-puan, adalah kesempatan kita untuk membina. Membina satu tamadun. Yang sebenarnya kunci daripada tamadun itu adalah berbuat. Ya, menyumbang. Usahakan apa yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat, kepada manusia tuan-puan. Fikirlah. Dan ketahui amal soleh yang baik adalah amal soleh yang memberi manfaat kepada seramai mungkin umat manusia. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Dr. Muhammad Imarah mengingatkan, pada zaman Nabi SAW dan sahabatnya, beliau kata adalah, itu generasi yang unik tuan-puan. Sahabat Nabi ini, generasi yang unik tuan-puan. Generasi yang istimewa sekali. Bagaimana tak istimewa dia tuan-puan? Mereka ini dulu tuan-puan, penyangak-penyangak lah boleh kita cakap, ya kan? Mereka ini dulu orang yang begitu teruknya, parahnya, yang namakan jahiliyah, ya kan? Jahiliyah dalam banyak hal. Dan boleh dikatakan adalah sahabat-sahabat sebelum Islam bawah, ya kan? Tetapi apa yang berlaku tuan-puan dikasihi sekalian? Ketika Al-Quran turun, mendidik dan menterbiah mereka, apa yang berlaku? Berlaku perubahan total pada diri mereka. Perubahan yang begitu ketara, begitu hebat, ya kan? Dari seteruk-teruk orang kepada ataupun separah-parah manusia menjadi sebaik-baik manusia. Bukan hanya mereka berubah tahu, bahkan mereka berjaya merubah sejarah dan dunia, tuan-tuan. Maka saya sengaja meng-highlight perbincangan kita tentang kitab, ya, kitab Al-Ata'ul Hadari lil Islam ini, untuk kita faham mesej Islam melalui ibadah Ramadan adalah untuk membina tamadun manusia, untuk memberi manfaat kepada manusia luas, tuan-puan. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, ini dia sahabat Nabi, dan bahkan beliau berkata, Dr. Muhammad Imarah berkata, penghafal Al-Quran di kalangan sahabat sebenarnya tak ramai. Mereka tak ramai pun. Ya, huffazul Quran di kalangan sahabat Nabi tak ramai sebenarnya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri, tuan-puan dan kasih sekalian, pernah mengaku, saya, dia kata, untuk hafal surah Al-Baqarah, saya ambil masa 8 tahun. Kata. Untuk hafal surah Al-Baqarah. Ya, tapi dia cuba tahu. Mungkin tuan-puan ada juga, Ustaz, saya memang tak hafal langsung, Ustaz. Dah 18 tahun, bukan 18, 48 tahun dan cuba hafal surah Al-Baqarah, Ustaz, tak hafal-hafal juga, ya kan? Tapi nak bagi tahu tuan-puan, ya, sahabat-sahabat Nabi dahulu tidak semua hafal Quran. Ya. Sebahagian, bahkan dikatakan sebahagian kecil. Tetapi tuan-puan dikasihi sekalian, ada satu yang paling mustahak lagi, yang lebih mustahak atau lebih penting lagi daripada menghafal, yaitu fuqaha'ul Quran, yaitu faham Al-Quran. Ya. Faham mesej Al-Quran. Ya. Apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang mana akhir daripada apabila seorang faham Quran, apa kata Dr. Muhammad Imarah? Maka sahabat Nabi ini menjadi generasi pekerja, produktif, tuan-tuan. Generasi yang amil, yang berbuat
Kerja dia melakukan sesuatu. Ya, membuat sesuatu. Ini yang perlu ada pada generasi kita juga. Generasi untuk merasa perlu berbuat sesuatu. Kalau tuan-puan nampak, sahabat-sahabat Nabi, masa mereka masuk Islam agak-agak berapa umur tuan-puan kasihan? Umur iaitu antara 30, majoriti adalah 30 ke 50 tahun. Itu zaman mereka masuk Islam. Ya? Maknanya tuan-puan kasih sekalian, masa itu mereka sudah berumur juga. Tapi tengok bagaimana dalam masa yang singkat mereka pantas melakukan satu perubahan yang besar. Ya? Jadi, apa fokus mereka? Fokus pada berbuat. Tetapi dengan satu kefahaman yang jelas tentang mesej hidup dia. Tentang misi hidup dia, tuan-puan dan kasih sekalian. Ya? Generasi pekerja. Selain itu, tuan-puan, bekerja bukan kata orang kita, tuan-puan, angat-angat tai ayam, kan? Tak maaf, ya. Siapa faham, ya? Angat-angat tai ayam, ya. Iaitu buat sekejap, tinggal, kan? Tak. Tapi mereka adalah, kata Dr. Muhammad Imara, adalah generasi pekerja persisten. Persisten ni apa dia? Orang Jawa kata ulet, tuan-puan. Tuan-puan, siapa orang Jawa kat sini? Orang Jawa, ulet. Itu terus berbuat, terus melakukan sesuatu, kan? Persisten dan konsisten, ya, istiqamah, kan? Dalam buat apa, tuan-puan? Menjalankan mesej, maqasid, mesej Al-Quran tersebut. Al-Quran, kalau tuan-puan perhatikan, Al-Quran itu menginginkan kita menjadi orang yang rajin beramal, rajin berbuat, sehingga selalu dirangkaikan iman dengan amal. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Fokus dia adalah iman amal, berbuat, tuan-puan. Maka peradaban Islam, tuan-puan, bermula dengan itu. Dengan keyakinan bahawasanya mereka ini dilahirkan Allah, diciptakan Allah untuk berbuat untuk umat manusia ni. Nak berbuat. Apa yang boleh aku sumbangkan? Apa yang aku boleh berikan kepada umat manusia? Dan mereka merasa bertanggungjawab, tuan-puan, untuk mengeluarkan manusia-manusia daripada kejahilan. Ini rasa bagi mereka. Maka mereka keluar dari kota Mekah, pergi ke Madinah. Dari Madinah keluar lagi ke banyak tempat, tuan-puan. Untuk apa? Untuk menyampaikan Islam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, Ramadan berlalu. Bulan Quran sudah berlalu, tuan-puan. So, now, what is it? It is time to do something, tuan-puan. Ya. Masa untuk kita berbuat. Ustaz, sekarang zaman lockdown, Ustaz. Ya. Maka, tak boleh nak buat apa-apa. Siapa kata banyak boleh buat, kan? Okey. Datuk Muhammad ada berkongsi, analogi Al-Quran turun, ya, diturunkan ke Baitul Ma'mur, ya, sekaligus protected, mahfuz, adalah kemudian di-download WhatsApp dan mana. Okey, masya-Allah, analogi yang bagus, Baik. Kak Kalsum juga, Ramadan penuh berakah daripada segi zahir dan batin. Diteruskan lepas itu. Ya, betul. Ya. Diteruskan dari segi penerusannya pada itu, iaitu meneruskan mesej-mesej yang kita dapatkan daripada Ramadan itu. Ramadan mendidik kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Dan Ramadan juga sebenarnya masa untuk kita berbuat, belajar untuk berbuat sesuatu. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi itu dia yang di-highlight oleh Dr. Muhammad Imara. Maka beliau lebih lanjut berbincang tentang, dalam buku beliau ini, komponen-komponen penting dalam peradaban, yang sumbangan yang telah diberikan oleh
umat Islam ataupun Islam itu sendiri kepada umat manusia, tuan-tuan dan sekalian. Ya. Apa di antaranya adalah iaitu Islam telah meletakkan asas peradaban amsal, nama dia, high standard sebenarnya. Islam meletakkan asas peradaban yang high standard, namakan amsal, yang terbaik, tuan-tuan. Terbaik dari segi apa? Dari banyak hal. Terbaik dari segi banyak hal, tuan-tuan. Maka dalam buku ini disebutkan di antaranya adalah jikalau orang sekarang ini memperjuangkan apa yang dinamakan sebagai hak asasi manusia, kan? Maka sebenarnya Islam lebih dahulu membincangkan tentang hak asasi ini, dan bukan hanya setakat pada dimensi perbincangan saja, akan tetapi Islam juga lebih kepada itu menerapkannya. Islam tidak menganggap bahawasanya memenuhi hak tersebut satu pengiktirafan, tetapi juga adalah satu kewajipan, tuan-tuan. Maka hak apa yang diberikan oleh Islam? Hak hidup, hak merdeka, hak dapat pendidikan, hak mendapat keadilan, hak kesetaraan dalam apapun juga. Maka Rasulullah SAW sendiri bersabda pada itu, an-nasus sawasiyah ka'asnanil musht, dia kata. Manusia itu sama rata, tak ada beza. Maka dalam Islam tak ada nama dia diskriminasi. Masing-masing mempunyai bahagian sendiri. Bahkan Islam menaikkan marwah manusia, harga diri manusia, dengan mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Maka setiap kita ada kemuliaan. Dalam Islam haram bagi kita untuk menghina orang lain, sama ada orang Muslim ataupun bukan orang Islam, bukan Muslim. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini buku Dr. Muhammad Imarah. Sedikit saya berkongsi tentang Dr. Muhammad Imarah ini. Beliau sebenarnya adalah seorang pemikir terkenal di Mesir. Di awal perjuangan beliau, sebenarnya beliau tersilap arah, yang mana di awal selepas dia universiti, beliau memilih untuk mengikuti ideologi Marx, Marx yang kita kenal dengan ideologi syuyu'i, kita namakan dalam bahasa Arab ishtiraki. Apa nama dia? Ishtiraki, bukan komunisme. Satu lagi itu Marxis, mempunyai ajaran mengikuti aliran Marxis, itu di awal. Namun Allah baginya hidayah, memberinya hidayah, lalu dia sedar bahwasanya Marx itu bukanlah penyelesai masalah. Maka akhirnya dia balik dalam Islam dan dia kaji Islam sehingga dia menjadi seorang yang mengetahui Islam dengan baik dan menulis, bahkan dia diiktiraf sebagai salah seorang ulama Azhar, pemikir Azhar, dan berjuang mempertahankan Islam dan cuba untuk mengetengahkan kepada umat manusia bahawa Islam itu adalah solusi kehidupan manusia. Maka ini Dr. Muhammad Imarah, Dan tuan-puan, dia termasuk di antara pemikir yang independen. Arti kata tuan-puan, tidak dipengaruhi oleh siapapun juga. Maka ketika berlakunya peristiwa rakyat bangkit menjatuhkan Husni Mubarak, maka beliau di antara orang yang mempercayai perlunya penggulingan tersebut, dan pada yang lain dia pun bukanlah jenis orang yang hanya menerima saja, tetapi dia orang yang kritis dalam menerima sesuatu. Sebab itulah mungkin latar belakangnya Marxis, yang cuba untuk menentang kezaliman. Saya mempunyai seorang kenalan, tuan-puan yang kasih sekalian,
Yang mana beliau ni orang South Africa, ya, tapi duduk di Malaysia sekarang, dan dia Masya Allah seorang yang rajin ke masjid tuan-puan, semasa sebelum PKP lah, dan Masya Allah charity dia hebat tuan-puan sekalian, dan dia mengaku dahulu pun mengikuti Marxis ini, ya. Tetapi beliau sedar setelah dia baca Al-Quran, dia baca tentang Islam tuan-puan, maka dia sedar Islam is the best. Islam adalah solusi kehidupan. Apa yang diperjuangkan Marxis dulu itu tak ada apa-apanya dengan apa yang dibawa oleh Islam, dia kata. Ini kawan kita ni tuan-puan, alhamdulillah dia dapat hidayah di akhir-akhir hayatnya, sehingga beliau berusaha untuk menunjukkan keindahan Islam tersebut. Baik, saudara fillah ni kasih sekalian, Masya Allah, ternyata kita dah sampai di penghujung tuan-puan, iaitu pada pukul 11 dah. Tuan-puan dah tertidur ke tengok saya atau apa cerita? Saya ni memang kuat. Saya harap tuan-tuan puan-puan ni kasih sekalian masih lagi bersama dengan saya. Ya, Kak Zawiyah. Ya, alhamdulillah. Selamat malam Kak Zawiyah. Ya. Semoga Kak Zawiyah sihat-sihat saja dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, saya nak tanya kepada tuan-puan, adakah tuan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian kita malam ini? Tapi secara asasnya saya ingin menegaskan pentingnya umat Islam sekarang ini kepada mengambil sikap penyumbang, pemberi sebagai individu dan sebagai anggota komuniti masyarakat. Kita mesti ada keinginan menyumbang kepada umat manusia, yang mana umat Islam, sebenarnya menaikkan izzah, menaikkan kemuliaan manusia sehingga dia mahu menyumbang kepada masyarakat luas. Baik, tuan-puan kasih sekalian, saya rasa setakat itu dulu. Saya mohon maaf tuan-puan kasih sekalian, yang mana kita ada yang bertanya, Ustaz, buku-buku yang Ustaz baca dalam bahasa Arab ke? Ya, Kak. Ya, buku-buku yang saya baca adalah dalam bahasa Arab. Dan kebetulan ada dalam khazanah perpustakaan saya. Dan saya rasa sayang hanya tersimpan di dalam dalam perpustakaan saja. Maka saya cuba untuk menyampaikan, berkongsi. Terima kasih kerana berkongsi dengan saya yang tak faham bahasa Arab. Ya, itulah tujuan saya. Yang mana dengan perkongsian ini, walaupun tuan-puan tak faham bahasa Arab, tuan-puan dapat manfaatnya, tahu apa isi kandungan buku tersebut. Ya, insya-Allah semangat baru, semangat baru yang perlu ada, seperti yang disebutkan oleh siapa ni. Ya, tuan-puan kasih sekalian, kalau tuan-puan nak nama dan muka tuan-puan dapat saya tengok dan kenali, tolong klik tuan-puan, iaitu permission kepada StreamYard untuk melihatkan komen tuan-puan dan nama tuan-puan. Dengan itu saya akan dapat baca. Sekarang ni saya terpaksa tengok pada handphone saya pula, untuk mengetahui siapa yang cakap ni. Maka alhamdulillah ada Kak Datuk Mamat dengan Kak Tasnim. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mari kita ambil semangat, Ramadan baru saja habis, untuk menjadikan masa untuk kita menyumbang sekarang. Sumbangan tidak semesti dengan wang ringgit. Sumbangan boleh kita berikan dalam bentuk banyak perkara. Sumbangan kadang-kadang tuan-puan, kata-kata semangat pun cukup. Bagi semangat pada orang yang ingin melakukan kebaikan. Dorong dia, teruskan. Jangan patahkan semangatnya. Jangan cakap sesuatu yang menyebabkan dia
tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Beri semangat tuan-puan sekalian. Okey. Kak Rahimah, sama-sama Kak ya. Banyak manfaatnya yang dapat kami pelajari. Alhamdulillah. Good night Kak. Selamat malam dan selamat tidur ya. Semoga tidur dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Sama-sama ya. Terima kasih, terbaik. Siapa ni? Saya tak dapat tangkap muka dia sebab tak dikongsikan kepada StreamYard. Alhamdulillah Kak Tasmiati, sama-sama Kak ya. Moga kita akan jumpa lagi. Tuan-puan dikasihi sekalian, insya-Allah hari Ahad malam Isnin kita ada break lah sikit. Saya buat sekali dalam 2 malam setiap macam hari itu kita buat hari Rabu, break hari Kamis. Kita buat hari Jumaat lagi. Nanti insya-Allah kita break besok hari Isnin atau hari Ahad, nanti kita akan buat live lagi dengan buku yang lebih menarik insya-Allah, yang tuan-puan mudah-mudahan dapat manfaatnya. Kak Zainiah, sama-sama Kak ya. Wa iyyaki insya-Allah. Semoga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya. Terima kasih Ustaz dapat berkongsi buku pengetahuan dalam bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Okey, saya berkongsi ini salah satu ingin adalah prinsip menyumbang tadi itu. Sumbangan ilmu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsi pada tuan-puan, bangkit semangat tuan-puan untuk berbuat sesuatu yang mana apa yang akan tuan-puan buat tersebut bermanfaat untuk masyarakat luas saya berharap seperti itu. Kak Roaya, ya Allah. Terima kasih Kak ya. Kak Norizan juga sama-sama Kak ya, karena sudi mendengar saya sampai akhir. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita dapat melanjutkan kehidupan ini dengan lebih baik insya-Allah walaupun diduga dengan wabak penyakit ini. Okey. Baik, saudara fillah ni kasih sekalian, Kak Hasia Hasan juga sama-sama ya. Bila kita nak jalan-jalan lagi Kak Hasia Kak Rohaya tak boleh jalan-jalan dah kita Datuk Mamat. Kita tak boleh jalan dah Datuk Mamat. Ingat nak berjalan-jalan kan, bolehlah buat kembara rohani lagi. Tapi dengan keadaan COVID-19 ni susah kita nak berjalan Okey, betul tu Ustaz, bagi tahu pasal sumbangan terbaik Ustaz ya. Betul ya, masing-masing kita perlu menyumbang kepada masyarakat luas Mudah-mudahan dengan ilmu tuan-puan dapat semangat untuk memberikan sumbangan. Kak Asia semangat ya. Bila kita nak berjalan lagi kita tak tahu bila nak dibolehkan kita selesa mengembara lagi. Sambil mengembara kita apa nama dia tu, bolehlah buat majlis ilmu macam biasa kita buat kita ziarah tempat-tempat dan kemudian kita belajar dan kemudian kita menyumbang ini yang kita buat Kalau program kembara saya seperti itulah. Kita ada majlis ilmunya, kemudian apa dia tu, ada pergi rumah anak yatim, pondok-pondok kita belajar dan ataupun kita memberikan sesuatu Kak Raya berjalan dengan majlis ilmu for now Ustaz. Ya, berjalan secara online Kak Tuan Haji Yaakob, sama-sama Tuan Haji Selamat malam Tuan Haji. Tuan Haji kalau dah mengantuk boleh masuk ke peraduan Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada semua kerana sudi bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Okey, tuan-puan dan kasih sekalian, kita ada ingat hari Ahad malam Isnin kita akan ada bedah buku lagi dan Isnin pagi tuan-puan kita akan ada apa? Kita akan ada tadabbur surah An-Nahl dan tuan-puan kasih sekalian, di Apqaf kita sudah mulai kelas-kelas, tapi kelas-kelas bahasa Arab tapi dalam online
itu pakai Zoom. Maka siapa yang murid Apkaf bolehlah kembali ke kelas tapi secara online. Dan tuan-puan kasih sekalian, siapa yang minat belajar bahasa Arab dengan saya dengan saya Anti Hamidah, teruskan book review begini. Satu pendekatan yang baik untuk menaik penonton, cadang masuk YouTube Apkaf Media. InsyaAllah nanti saya akan edit balik, potong mana yang perlu dipotong, dan kita akan masukkan ke Apkaf Media. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sesiapa yang ingin menonton kembali. InsyaAllah Anti Hamidah. Jazakillah atas cadangannya yang baik. Baik, insyaAllah tuan-puan dikasih sekalian, itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Sekali lagi, yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, insyaallah Kak Rohaya ya. Insyaallah di Apkaf bermula hari Selasa. Okey. Kemudian Dr. Muhammad Imarah di awal tahun 2000, dia meninggal, baru saja meninggal dunia, Datuk, betul. Beliau baru saja meninggal dunia pada awal tahun 2020 ini dengan usia, kalau tak silap saya, 89 tahun. Dan beliau telah menghasilkan karya buku lebih daripada 250 buku. Beliau di antara pemikir yang produktif, melahirkan buku, mengarang buku. Dan pemikiran-pemikirannya itu disampaikan melalui buku. Maka beliau, kalau tak silap saya, salah seorang ulama peneliti, pengkaji di Universiti Al-Azhar di Mesir. Terima kasih Datuk. Datuk kenal nampak Masya Allah. Masalah ternyata tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, orang-orang yang celik, yang tahu mengenai tokoh-tokoh seperti ini. Saya sengaja sebutkan saja dahulu. Nanti satu hari mungkin saya akan berbincang lebih lanjut mengenai ketokohan beliau. Mungkin ada buku yang lain, tapi awal ni kita ambillah sikit-sikit dulu ya. Nanti kita akan panjang lebarkan, kita kenal lebih baik. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Nanti saya juga ingatkan tuan-puan, Dr. Muhammad Imarah ada yang dikritik, ada yang mengkritik dia. Itu biasa, seorang alim akan dikritik oleh orang alim yang lain. Ada pandangan-pandangannya yang diterima oleh sebahagian, ada yang ditolak. Itu biasa. Saya jumpai ada buku-buku yang mengkritik beliau. Mungkin ada pada bahagian-bahagian tertentu orang yang tak setuju. Tapi ketidaksetujuan tersebut dibalas dengan, diungkapkan dengan tulisan. Itu yang menarik. Bukan dengan maki hamun. Macam di tempat kita, tak setuju, maki hamun. Itu tak bagus. Itu budaya yang tak sehat. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, aku qawli hadza, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada pertemuan akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.